Sebab orang tak beriman memang tak puasa. Habis itu. Geng-geng plastik hitam tu confirm habis iman tu. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyuzhirahu ala dini kullihi walau karihal kafirun walau karihal musyrikun walau karihal muslimun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah. Syukur kepada Allah SWT kerana dengan limpah dan izinnya dapat kita bersama-sama pada pagi ini. Alhamdulillah, janjiku 9 kita mula lagi awal. Tak ada apa kan. Okey je. Jadi bila kita baguslah usaha saya mengaku saya dalam untuk tahun ni ini adalah program yang pertama lah panggil saya tajuk Ramadan. Betul kan tajuk Ramadan kan? Ramadan dan persediaan kan? Bagus, itulah yang sebaik-baiknya. Bukannya dah masuk Ramadan baru tanya apa yang patut buat di bulan Ramadan. Orang Arab bila masuk aja Rejab, dah masuk Rejab tahu terbayang Ramadan. Orang Sentul lagi hemat. Belum Rejab dah terbayang Syawal, lagi jauh. Kan? Orang Arab masuk Rejab terbayang Ramadan terus. Okey. Jadi hari ni bila kita bercerita tentang Ramadan ni apa? Ramadan ni berasal daripada perkataan apa? Perkataan Ramdu. Ramdu kan, yang bermaksud panas yang menyengat. Panas betul-betul. Ramdu. Kan? Begitu juga dalam satu Ibnu Manzur kata dia menahan diri daripada bepergian daripada satu tempat ke tempat yang lain. Ibnu Manzur kata. Tapi kalau dari segi istilah yang kita faham, Ramadan ini adalah merupakan menahan diri. Menahan diri daripada makan dan minum serta perkara-perkara yang membatalkan puasa. Daripada terbit fajar hingga terbenam matahari. Apa lagi maksudnya? Apa lagi? Menahan diri makan dan minum dan perkara-perkara yang boleh membatalkan puasa daripada terbit fajar hingga terbenam matahari. Hujung dia apa dia? Menahan diri. Saya ulang balik. Menahan diri bermakan dan minum dan serta perkara-perkara membatalkan puasa daripada terbit fajar sampailah terbenam matahari kerana Allah. Ayo puih waktu nunggu ayat tu. Ada seorang yang sebut tadi tapi takut macam salah ayat kan. Jadi yang itu yang semua orang tahulah. Kita semua tahu dah tu basic, hanya sekadar nak refresh balik saja. Tetapi pentingnya bagi kita untuk memahami semangat di sebalik puasa tu. Kalau ikut sebelum zaman Nabi berpuasa dulu, sebelum tu dia berpuasa lagi tahu dia berpuasa daripada selepas daripada bermula daripada Isyak sampailah maghrib esok tu. Bayangkan, dia hanya boleh makan, boleh apa waktu maghrib dengan isyak je. Bayangkan. Sampailah pernah dalam satu ketika seorang ni dia berpuasa. Macam itulah. Dia ada satu syarat pula. Waktu buka puasa tu tak boleh tidur. Contohnya waktu berbuka tu, waktu azan tu, masuk je waktu berbuka dia terlelap, maka dia tak boleh buka. Macam tu. Jadi satu ketika tu seorang pekerja ni dekat ladang kurma ni, dia terpenat kerja, terlelap. Waktu berbuka terlelap, maka dia tak boleh buka. Dia teruslah sambung isyak tu besok tu. Akhirnya dia pengsan. Maka turunlah ayat macam mana yang kita berpuasa sekarang ini.
kan? Terbit fajar sampailah terbenam matahari. Dan dalil persyaratan puasa, apa sebab kena puasa? Sebab Allah Ta'ala suruh. Kat mana Allah Ta'ala suruh? Allah suruh dalam surah Al-Baqarah ayat 183. Itu semua pun semua orang dah tahu dah kan. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Itu dia. Ya ayyuhallazina amanu. Hebat ayat tu. Wahai orang-orang beriman. Maknanya wahai orang-orang yang apa? Orang yang percaya, yang yakin. Orang beriman ni. Kan? Dan seorang badui dia pernah sebut dengan Nabi. Dia cakap, aku seorang beriman, aku seorang mukmin, aku seorang mukmin, aku seorang mukmin. Dia sebutnya tu. Nabi kata, sesungguhnya mukmin ni tak selesai dengan pengakuan. Mukmin tak selesai dengan pengakuan. Dengan kau cakap je tak boleh. Kau mesti buktikan dengan perbuatan. Iman ni mesti dengan perbuatan. Dia tak boleh cakap je. Contohlah, Nabi kata macam tu, alangkah baiknya kalau kamu menyebut kamu seorang Muslim. Sebab kalau sebut Muslim, boleh. Tapi mukmin kau jangan sebut. Kita bolehlah cakap, saya beriman kepada Allah. Tu betul cakap. Tapi berani tak ambil mikrofon ni, pergi cakap, Assalamualaikum, wahai semua penduduk Pangsapuri, apa nama? Seri Perak. Nak maklumkan saya lah paling beriman kat sini. Berani tak? Oh, tak berani dah. Salam duduk. Kan? Tetapi apa yang kita boleh sebut, Assalamualaikum semua, kita boleh cakap, kami seorang Islam. Aku seorang Islam, kita berani sebut. Betul tak? Sebab Islam boleh selesai dengan pengakuan. Terima kasih. Akhirnya sampai wakil lelaki. Ya, lelaki tu yang tinggal lah kan, macam mana? Dah, itu tak apa. Saya pergi ke bulan berapa tu pergi ya? Bulan lepas lah. Saya pergi ke pusat aktiviti warga emas Pawai di Batu Kikir. Di Batu Kikir di Teratak Zakbar. Saya aktiviti warga emas tu, yang saya nampak perempuan dia. Saya tanyalah yang peserta tu, saya tanya, mana poin lelaki? Habis mati dah. Dia jawab, perempuan. Dia jawab, gali berhenti saya. Tak tahan saya galak saya tu, belakang tu. Kan, dia mana lelaki memang tak ramai. Kan, macam mana kan. Dah lah tak ramai. Yang tak ramai tu sibuk pula jadi perempuan morning malam. Kan. Jadi, makna kata balik sebelum cerita tadi, makna iman mesti selesai dengan perbuatan. Tak selesai dengan pengakuan. Memang kita mengucap 2 kalimah syahadah untuk masuk Islam. Untuk masuk Islam. Tapi keimanan, kita kena buktikan perbuatan. Itu sebabnya, kalau adalah anak, saudara mara, keluarga yang nak kahwin antara bangsa ni. Kan, antara bangsa, bukannya international. Maknanya dia Melayu, dia nak kahwin dengan Cina. Mu'alaf lah nak kahwin dengan India, nak kahwin dengan orang putih. Satu nasihat saya, suruh dia belajar agama dulu 5-6 bulan barulah nikah. Jangan kata esok dah kahwin, esok pandai lah aku ajar. Tak salah, banyak takkan ajar dah. Takkan apik aja. Suruh dia belajar dulu. Sebab kita tak nak orang masuk Islam sebab nak kahwin. Suruh dia belajar dulu, baru kahwin. Macam tu. Tu syaratkan, letakkan syaratnya. Abah boleh, kalau kau nak pun nak kahwin dengan orang ni, boleh. Tapi suruh dia belajar agama dulu 6 bulan. Wajibkan dia pergi belajar khusus agama tu. Pergi. Itu ya. Banyak berlaku. Malahan yang paling pelik juga, banyak juga berlaku. Cina tu masuk Islam, isteri dia lagi taat lah daripada jantan tu yang Islam tu. Ada. Betul, banyak agak berlaku. Kan? Jadi apa-apa pun suruh belajar agama dulu. Okey, balik sebelum tadi. Jadi ya ayyuhallazina amanu, wahai orang beriman. Tuju ke orang beriman. Kutiba alaikumusiyam, diwajibkan ke atas kamu berpuasa.
kama kutiba 'alal ladzina min qablikum, sebagaimana diwajibkan ke atas orang-orang sebelum kamu, la'allakum tattaqun, mudah-mudahan kamu bertakwa. Makna pertama tu disebut kutiba alaikumus siyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum, wahai orang beriman, diwajibkan ke atas kamu berpuasa. Pertama orang beriman tu diwajibkan. Sebab orang tak beriman memang tak puasa. Habis itu. Geng-geng plastik hitam tu confirm habis iman tu. Habis tu ustaz, saya ni period. Ya tu lain lah. Tu pengecualian. Ni jantan period pahala. Kan? Dia pula beriur makan. Orang Allah Ta'ala bagi kan. Allah Ta'ala bagi orang yang tak puasa ni lagi teruk lapar daripada orang puasa. Pasal tak? Itulah dia penyakit dia. Tapi mudah-mudahan ayat ujung tu diwajibkan kata kamu puasa seperti mana orang sebelum kamu, la'allakum tattaqun, maknanya mudah-mudahan kamu bertakwa. Maknanya tak confirm takwa. Bukan semua orang yang puasa kan dapat takwa. Kan? Itu sebab kita tengok puasa kan, rumah urut pun iya. Puasa nombor ekor jalan. Tikam buat belanja raya teh. Kan untung-untung kono teh kan pak. Puasa mengumpet laju. Kan tanpa bono berceramah di lambek. Puasa dia doreh sikit sampai contohlah. Balun dia. Kau puasa tak ni katanya. Betul tak? Tu soalannya. Coba. Dia sepatutnya puasa menjadikan kita lebih baik. La'allakum tattaqun, mudah-mudahan kamu bertakwa. Ya. Jadi mengapa kita berpuasa? Tu kan. Sebab apa puasa? Yang pertama, untuk menghayati kehidupan orang-orang yang kurang bernasib baik. Yang pertama. Kita ni kira okey. Ingat tak bagaimana ada orang di Rohingya, dia tanya soalan pada mufti Arab Saudi masa tu tengah dia bagi kuliah. Kemudian ada satu soalan melalui panggilan telefon. Dia tanya, ya Syekh, kami nak tanya, sah tak puasa kami dengan tahap kami tak bersahur dan tak berbuka? Menangis Syekh tu. Tak dapat dia jawab soalan tu. Sah tak puasa kami dengan tahap kami tak bersahur dan tak berbuka? Allahu Akbar. Kita insyaAllah lah bangun pagi tu sahur tu kan, tengok pun macam tu lah, soalah padang sedu kan. Tapi walaupun kita pergi kerja, kita tak pergi ke bazar Ramadan, kita yakin malam kan dah bodoh nak makan. Tentulah dah terlampau biasa kan. Kadang pagi orang lelaki ni kan, dia kalau pergi kerja, orang perempuan ni, ni orang lelaki, kalau dia bekerja kan, pukul 3 dah lah terfikir kan, nak balik nak singgah mana. Kuih kelopong, mana cik? Kuih kelopong. Tahu tak kuih kelopong? Yo KL di payah betul. Buah Melaka. Tak, dia ada beza. Kuih buah Melaka dia pakai gula Melaka. Kuih kelopong dia pakai gula anau. Lain. Gula anau sampai maghrib rangup tu. Dia jual gula tu. Dia lain. Carilah kelopong di 9. Lain. Okey. Jadi kita yakin ada makanan. Betul? Apa dah? Betul tak? Tak dengar kan tadi? Kau nak ulang balik sebelum tadi? Tak payah dah. Tak, saya memang jadi cakap kuih. Itu kan kalau lontar tak tahan telinga pula. Okey. Jadi mana kata kita yakin ada orang lelaki je tu lah pukul 3 kan. Kan potang kan balik kerja nak singgah mana. Pukul 3 tu. Bayar pukul 3 dah terfikir pukul puasa pukul 7. 7 lebih. Kan nak singgah mana. Bazar Ramadan mana nak pergi. Oh, roti john kat sini. Tofufah sini. Benda boleh sini. Saya tahu orang lelaki tu.
Sebab orang perempuan dia lain. Lepas sahur dia dah fikir dah halangan apa. Ada lagi teruk daripada orang lelaki. Sebab orang perempuan dia nak masak. Dia fikir dah. Jadi mana kata kita kalau membalilah, kita terfikir macam tu kan. Kalau kita tak boleh fikir untuk bersederhana lah dalam membeli, maka tak adalah sampai pengajaran puasa untuk kita. Ingat ni begitu. Persediaan ni pertama. Bila kita nak ingat orang susah, mana jangan kita beryoyo pada. Satu lagi, tolonglah jangan kongsi. Alhamdulillah rezeki berbuka hari ni. Tak payah, tak payah masuk di media sosial. Janganlah. Orang kata ramai susah sekarang ni kan? Jangan kongsi-kongsi. Apa Nabi ajar pasal adab pasal makan dengan jiran ni? Nabi kata, kalau kamu bawa balik makanan, bagilah jiran kamu sedikit, kata. Tapi kalau kamu tak nak bagi, sorokkanlah dari pandangan jiran kamu, kata. Nampak tak? Kalau bagi anak kamu makan buah, jangan benarkan dia makan di hadapan rumah. Takut anak jiran nampak, dia pun nak buah tu. Macam tu sekali Nabi ajar. Tu adab berjiran tu. Kita public satu dunia, nampak kau makan apa? Dah ready nak makan apa? Dia dah lah 20 tahun tak balik Negeri Sembilan. Laki beggar, tak bagi balik. Nampak pula kawan tu share kuih kelopong. Mau tak sedih kawan kan? Dia buat tak sambung inti kan? Contohlah ya? Jadi itu antaranya kan? Pertama, menghayati kehidupan orang yang kurang bernasib baik. Ada orang fikir kan? Orang miskin, dia fikir apalah yang kita nak makan. Orang kaya, kayak mana kita nak makan, kayak mana kita nak berbuka. Orang politik, siapa kita nak makan, macam tu lah. Tapi saya tak cerita pasal tu lah. Saya tak cerita pasal tu lah. Kelakar tu, sopek pula tu kan. Nah, yang kedua, tujuan kita puasa mendidik diri mengawal hawa dan nafsu. Kontrol. Kalau kita beli kan, kalau kita beli makanan untuk berbuka sama banyak dengan bulan biasa, mana pengajaran puasa kita? Kalau boleh buka puasa lagi banyak daripada hari biasa kita makan, lagi tahu. Benda tu berlaku. Pergi ke bazar Ramadan, penuh jari. Satu. Mana kita nak solid macam ni lah. Tu. Tolong letak ke jari saya. Punya tahu kan. Kadang-kadang pergi bazar Ramadan tu strategi. Awak sana, Alung sana, tengah sana. Nanti jumpa balik kat sini pukul 6.30 pula. Hilang tahu tu. Macam strategi perang. Kan? Nampak tak? Jadi kontrol. Saya tu sebab saya tak, dah lama dah macam sebelum PKP saya tak suka pergi bazar Ramadan. Mengurangkan pahala puasa banyak. Kan, kita fikir dah nak makan apa tu, sekadar apa ya. Kita tahu beli roti john, beli roti john seorang sebatang apa tahu pun kan, beli satu batang makan satu keluarga cukup kan. Makan sampai tersandar, pahal kau. Kita kena ingat malam tu bukan pengakhiran dah buku puasa ni. Ada lagi banyak kojo nak buat ni. Kejap lagi nak isyak, lepas tu nak maghrib, nak isyak, nak tarawih kan, nak tadarus, nak bangun pagi lagi. Nampak? Berterusan tu. Itu sebab pada orang yang menghayati Ramadan, dia akan rasa konyap dia puasa. Nampak tak? Ya? Kemudian sucikan jiwa, nak menyuburkan sifat pemaaf, jujur dan tolak ansur. Biasanya bulan Ramadan ni orang akan jadi lembut hati, orang akan jadi pemaaf kan? Orang menjadi seorang yang bertolak ansur. Yalah, kalau datang nak bongi saja mana tu, itu memang dia jenis-jenis poso. Dia poso ayam mengaram tolu. Ayam mengaram tolu.
Oh datang dokek kombang kopak marah. Ada yang poso kucing tidur. Pasal nak kucing kalau lapar tu. Donga yang orang alih yang tudung saji ni. Tentulah pandan kucing. Ada macam-macam jenis poso tidur je ada orang tu. Kan? Abang tak nak buat maksiat, tengok-tengok dosa ni mata ni baik abang tidur. Iyalah. Tapi tak adalah tahu pun lah. Sampai subuh tidur. Ya, sampai zuhur. Bang zuhur dah. Zuhur dah. Semayang zuhur. Tolong lap kek sejadah lepas tu. Kek sejadah tidur. La ilaha illallah. Sampai asar. Bang, asar dah. Oh, apa asar? Naik dia atas katil balik. Bang, nak bukul. Bukul lah. Itu basuh muka, pergi duduk depan makanan. Dia pegang buah tamat. Aduh. Kenapa mengeluh bang? Bini tanya. Sekarang ni poso tak rasa. Tiba-tiba dah buka tu. Yang membuta tak pagi. Mana nak terasa? Orang perempuan ni macam-macam kojo pun kan. Kan? Dah datang kuliah. Kan? Lepas tu dah baca doa 5-6 kali baca doa. Tak start ceramah ni kan? Lepas tu tengah hari balik dah fikir dah kan malam kan masak kan bondo kan. Lepas tu anak ni seorang ni balik pula. Yang seorang ni goma makan ni, seorang goma lapar pisang. Pisang. Yang seorang goma kuih pepok. Pepok lah tak faham. Badak berendam. Yang seorang goma kuih kelopong tu. Yang seorang tu nak karipap lah nak karipap pusat biar dia berterabur sikit. Macam-macam lah. Jadi dia semua nak kena siap tu. Yang laki pula kau nak apa, kalau boleh dia mesti nak borek, nak lauk pula, nak nasi berlauk. Macam-macam. Tu perempuan. Tapi dalam pada dia sibuk tu perempuan yang hebat tu perempuan. Sampai ada gaji tu. Apakah kebaikan berpuasa? Kebaikan berpuasa yang pertamanya dapat mengurangkan borek badan. Betul. Sepatutnya macam tu. Yang makin naik mentan darah waktu berbuka tu balik dendam. Kau siap kau ada barang makanan tu. Kau siap kau licin kau je. Dia patutnya mengurangkan berat badan. Sebab anggota badan itu fungsi. Itu sebab banyak orang kadang-kadang badan dia lagi teruk tu sebab lepas masa berbuka tu dia makan lain macam. Jangan ambil sekadaran. Ini tahun ni tengoklah buffet Ramadan, tengoklah. Dia start balik. Membazir 300,000 tan metrik makanan yang dibuang dalam tempoh bulan Ramadan. Ya. Dulu Southern Waste Management bagi data. Ya. Kami menawarkan package buffet Ramadan istimewa. Hidangan 7 buah negara. La ilaha illallah, 7 buah negara. 33 jenis air di satu hotel. 33 jenis air. Kalau kau minum 33 tu keluar dari hotel tu kau lupa nama kau siapa. Mabuk banyak air. Bukan jenis air tu dia banyak. 33 jenis air. Bayangkan. Contohlah. Dan sedangkan kita dah dididik ni. Kawal hawa nafsu. Tapi kat buffet Ramadan macam mana nak kawal cakap? Tu cakap. Poi tengok bersusun makanan ni. Mana nak ambil? Segala binatang ada. Ayam, ikan, musuh, memorang semua tu. Ada satu datuk tu dia buat open house. Dia nak buat open house. Dia tanya saya, Ustaz, komodo boleh hidang tak dia? Dia awak komodo tu. Pasal nak ada orang nak bagi kita. Jangan kata. Dia ada kategori itu yang boleh makan tu. Kan? Kalau apa ada jenis-jenis yang boleh, dia tak boleh kan jangan main ambil segala biawak, kau ambil sapu, kau hidang kat orang. Ya. Kan? Aduh, macam-macam. Kurangkan berat badan.
Dan bila kita kurangkan berat badan kita, kita juga dapat mengawal penyakit. Saya dah start puasa Rejab tu sikit, dapat kurangkan sikit berat badan saya. Dah makan pergi ceramah, kadang PA dah cakap dah, tak payah siapkan makanan ni, kalau boleh siapkan buah. Dah PA dah cakap tu. Sampai ke masjid suruh hajat orang kampung ustaz. Kepala kambing nampak nak. Kita je makan tu kan. Ni hari ni pun saya yakin ni ada makanan. Saya yakin ni. Walaupun kuliah pagi ni. Dah apa makanan dia tak tahulah kan. Saya agak-agak ada lah. Alhamdulillah hello tu. Tak, kemudian begitu juga bila kawal penyakit ni, banyak penyakit berpunca daripada apa? Makanan. Makan. Tuan-tuan ingat je tengok, jantung kau, buah pinggang kau, kan? Apa lagi? Darah tinggi ke, semua muncul dari makan. Makan punya masalah. Ya. Itu sebab kita kena apa lah? Kontrol makan. Ya. Sebab kalau kita perasan, bila kita puasa, badan kita ni fokus dia lebih daripada benda lain. Ya. Mengurangkan tekanan darah tinggi, kemudian memberi rehat kepada sistem penghadaman dalam badan kita. Kalau tidak berkojo je, perut tu kau boleh cakap, kau baru pergi makan, kau makan lagi tu. Pergi makan. Nak pula bila balik kampung, tu nak kayu. Adik-beradik tu pula tahu kita pandai masak. Masaklah kak. Dia sanggup pergi beli benda untuk dimasak tu. Pergi masak ni hanya rendang maman dia. Tahu tak maman? Dia ada tompek-tompek yang pandai masak tu. Yang tak pandai tu pahit. Apa lagi tu? Patin tempoyak. Ya terbayang lah. Patin tu dia gorengkan garing, buat pula masak belado. Dia punya sedap ya. Tak bayanglah orang yang poso ini. Saja kan. Kan mula nak mencari kan tu nak buka pula kan. Mana nak cari. Kemudian begitu juga puasa dapat kawal stres. Tekanan dia kurang. Orang yang nak makan ni kejap pergi sini, tak dia relax kan. Pasal tak? Kadang-kadang orang nak makan kan. Nak makan kat mana ni? Kadang-kadang dah nak zuhur dah ni. Nampak nak pergi makan, nak koja sampai makan. Dah azan dah. Sebab apa? Kadang nak pergi koja lagi, nak pergi. Orang yang bulan Ramadan, cuba tengok. Kadang-kadang 10 minit sebelum zuhur dah sampai surau. 10 minit dah sampai kejap. Zuhur, dia lah tak zuhur. Yang paling best tu, dia jadi Al-Hafiz. Dia jadi seorang yang penghafaz. Hafaz waktu maghrib. Sebulan punya tarikh dia tahu. Dia tahu sentul awal sikit lah daripada Shah Alam. Mak dia tahu dah kan. Dia awal berapa minit dia tahu. Waktu. Jadi mana kata dia kurang stres. Relax aja. Tak terkejak-kejak. Bangun pagi kan. Lepas, kalau tidak dulu kan, kalau kamu nak tidur balik kan. Kalau budak-budak tentulah. Tapi kita yang dah dewasa kebanyakan lah. Bila lepas sahur kan dah makan, dia relax, dia baca niat nak puasa, relax. Dah nak subuh lah. Kita pun ambil wuduk, relax, slow-slow jalan pergi surau, pergi masjid. Nak sembahyang subuh berjemaah. Tak pun kat rumah dah ready, dah tunggu subuh. Sembahyang, relax. Pergi kojo pun ada yang boleh keluar awal lepas sahur siap pergi. Dia singgah mana-mana semayang dah sampai tempat kojo. Tak ada stres pasal jam. Tak ada. Lepas tu pergilah satu tempat pula. Daripada kojo, tempat kojo pula pergi pula solat duha kejap, ngaji kejap, grup tadarus. Kan contohlah. Aduh. Ya. Kenapa kita langsung tak boleh makan? Kenapa puasa kita langsung tak boleh makan? Kenapa soalan ni timbul? Sebab ada orang dia puasa tapi cenekeh. Mengelat lah. Orang ni 9 sebut cenekeh. Mengelat.
Iyalah, saya puasa hari ni tapi minum. Ada kan yang fahaman-fahaman tertentu, kan? Dia poso boleh poso. Ada seorang tu poso tapi tak lekan daging. Yang lain pun tak dagang, habis licin kau jual. Poso apa macam tu? Kau tipu siapa? Tuhan kau tipu-tipu macam tu lah kan. Kalau dia percaya tu Tuhan dia kan, dia cakap lah macam tu. Itu poso langsung tak boleh makan. Steady tak steady? Steady. Kenapa langsung tak boleh makan? Sebab hanya puasa yang boleh kawal hawa nafsu. Nafsu hanya tunduk kepada Allah tak kala dilaparkan. Waktu mula-mula Allah Ta'ala cipta nafsu, bila nafsu tu dicipta, Allah Ta'ala tanya, kau siapa? Aku siapa? Kau, aku. Tentu jawab nafsu kepada Allah Ta'ala. Kau, aku. Maka Allah Ta'ala letakkan dia kat dalam tampik sejuk selama 100 tahun. Lepas 100 tahun bawa keluar. Kau siapa? Aku siapa? Aku, kau. Letak pula tampik panas 100 tahun. Bakar 100 tahun nafsu ni. Bawa keluar balik. Kau siapa? Aku siapa? Aku, kau. Sudahnya Allah Ta'ala perintahkan nafsu ni dilaparkan selama 100 tahun. Lepas 100 tahun bawa keluar balik. Kau siapa? Aku siapa? Sesungguhnya aku adalah nafsu dan kau adalah Tuhanku. Baru dengan aku. Nak tunjukkan nafsu hanya kalah dengan lapar. Yang kedua, nafsu itu berpangkalan di dalam perut. Perut menjadi pusat utama tumbuh dan berkembangnya nafsu. Itu sebab bila kita marah orang, apalah hati perut dia tu. Kenapa orang kaitkan dengan perut? Apalah yang ada dalam hati? Tak hati perut. Tak ada hati perut kata. Kan? Tak apalah yang ada dalam perut kau tu. Aduh kau apa? Kan? Sebab bila dalam perut kadang-kadang bila terlalu kenyang kita lupa orang yang susah. Kan? Orang yang perutnya selalu berada dalam kenyang, menurut Imam Al-Ghazali, orang yang selalu biar perut dia kenyang, kata Imam Al-Ghazali, akan dihinggapi oleh 5 sifat yang tercela. Kata Imam Ghazali 5 sifat yang tercela. Yang pertama, dia akan ingkar kepada Allah. Orang mudah bila dah kenyang tu dia senang ingkar kepada Allah. Dia tak peduli dah orang yang susah. Kedua, dia tidak akan mengasihi orang lain kerana dia akan menganggap perut orang lain kenyang seperti perutnya. Itu yang kedua. Yang ketiga, hatinya tidak dapat diresapi hidayah dan hikmah daripada orang-orang yang soleh. Nasihat tak payahlah letaklah kau cakap lah apa pun. Contohlah kita katakan, jom orang nak pergi umrah ni apa semua, jomlah kau duit banyak, jomlah pergi umrah. Dia dalam kepala dia, dalam duit yang banyak tu, dia banyak benda lagi dia nak buat. InsyaAllah nanti aku pergilah. Tapi tengoklah, nanti aku pergilah. Tak pergi. Tak pergi sudah. Kan? Orang yang susah pula, dia kumpul duit nak pergi umrah ni. Nampak tak? Aku nak pergi umrah, kumpul sikit. Aku nak pergi dengan Samsul Debat pergi bulan 3. Nak pergi dengan Samsul Debat, kata dia kan. Siapa nak pergi bulan 3, beritahu ya. Sampai lain ni. 1 bulan 3 sampai ke ni. Siapa nak cakap, InsyaAllah. Ada yang 7 lebih, 8 lebih, 9 lebih. Tapi hotel semua roket-roket. Ya. Nanti kan saya beritahu, cek dengan Al-Mikaila Travel and Tours. Al-Mikaila, nanti cek dalam Facebook, cari ALMIKAYLA, Al-Mikaila Travel and Tours. Saya banyak tinggalkan syarikat travel sebab membohong banyak. Adalah beberapa syarikat, saya tak nak sebut nama lah, nipu orang, tunjuk gambarnya, sudahnya tipu. Bukan hotel tu pun. Kesian orang yang kumpul duit lama kan. Lepas tu dia sana kan, kalau KKLA tu dia cakap, kita nak buat umrah ni kena sabar banyak. Ya. Banyak dugaan Allah bagi. Maknanya tanda hotel kau bertukar tu. KKLA dah tahu dah. Betul, kesian kan. Kadang-kadang orang sakit lutut, dia bagi mak dia pergi bayar mahal. Orang tua tu sampai, Mekah mana hotel? Mekah dah ni tu kan.
Punya jauh tak nampak Masjidil Haram tu. Aduh, betul kesian. Dan lagi pula sekarang tak macam dulu. Dulu kalau yang sakit lutut boleh lepas subuh kan dia balik, lepaskan sampai daripada zuhur, dia tunggu, dia iktikaf, dia bawa bekal sikit, dia boleh tunggu sampai malam garang. Sekarang tak boleh. Lepas sembahyang selesai balik. Sebab bagi orang lain pula. Dia nak kawal jumlah orang masuk. Sekarang dokek ya, kat pintu 5 boleh tu, kat Madinah tu. Pintu 5 boleh tu. Dah nampak pintu Masjid Nabawi. Dia tak tahu daripada pintu tu nak nyampai tempat sembahyang tu berapa jauh. Kan? Itu semua tu sebab saya cukup berhati-hati tentang tu. Tu sebab hari tu sebelum saya join syarikat ni, sebelum dia bagi saya satu kuasa untuk decide hotel apa semua tu, saya nak pergi dulu tengok hotel tu. Alhamdulillah, saya pergi tengok hotel di Mekah, di Madinah. Alhamdulillah, dekat saya jumpa dengan manager hotel. Dan sekarang pun senang, lebih senang. Di hari kemah dia ada lah. Walaupun apa tu kan, kita tak payah beratur lagi dah makan. Makanan semua hantar kat bilik. Kan, kita tak payah lagi dah macam dulu. Apa yang disaji pun tutup lah. Bodoh dah tak ada. Ya, dah tak ada. Ada tak banyak kedai buka lah. Kedai lain dah ada kedai lain dah. Kan? Jadi duduk kat bilik, kita tak payah pandai-pandai kepala. Kan? Jadi alhamdulillah saya dah pergi. Bayangkan saya pergi umrah masa tu 2 hari setengah Makkah, 2 hari setengah Madinah. 5 hari je pergi sebab nak confirm ke hotel. Balik ya PKP. Masa tu lah yang saya pergi tu. Tapi ini bukan promote lah, lebih kurang. Kan? Kemudian kata-katanya tidak akan pernah menyentuh hati orang lain. Cakap itu tak pernah sentuh hati orang lain. Cakap tu fikir dia. Orang yang terlalu konyang kadang pentingkan diri je. Janji dan konyang kata. Dan yang kelimanya, dia akan dihinggapi banyak penyakit. Ada je penyakit yang akan datang ke dia. Okey. Apakah beza ibadah puasa dengan ibadah lain dengan Allah? Apa beza? Allah berfirman dalam satu hadis kursi, setiap amalan kebaikan yang dilakukan oleh manusia akan dilipat gandakan dengan 10 kebaikan yang semisal hingga 700 kali ganda. Allah Ta'ala berfirman yang artinya kecuali amalan puasa. Dengar ya. Amalan-amalan lain Allah Ta'ala bagi Allah Ta'ala bagi lipat gandakan pahala dia tu dengan 10 kebaikan yang semisal, 10 kebaikan hingga 700 kali ganda. 10 kebaikan hingga 700 kali ganda. Kecuali puasa. Kecuali puasa. Kenapa? Kerana amalan puasa tersebut adalah untukku. Aku sendiri akan membalasnya disebabkan dia telah meninggalkan syahwat dan makanan kerana aku. Bagi orang yang berpuasa akan mendapat 2 kebahagiaan, iaitu kebahagiaan ketika berjumpa, kebahagiaan ketika berbuka puasa, dan kebahagiaan kita bertemu dengan Rabb-Nya. Sesungguhnya bau mulut orang yang berpuasa lebih harum di sisi Allah daripada bau haruman kasturi. Beza maknanya amalan puasa tu untuk aku sendiri akan bagi ganjarannya. Maknanya lagi hebat daripada 700 kali ganda tadi. Makna direct, puasa tu direct dengan Allah. Allah bagi grade, Allah bagi penilaian, bukan malaikat. Allah sendiri bagi. Ni Fatimah, contoh. Mana Fatimah? Ada tak Kak Timah sini? Ada. Puasa kau Timah, aku yang bagi ganjaran. Macam tu lah. Kita kena berangan macam tu lah ayat Allah bagi sendiri. Tu sebab puasa ketika kita berperasan nak bila puasa tu senang sembahyang. Senang nak beribadah sebab direct Allah. Nampak? Dan bila ayat ujung tu sungguhnya bau mulut.
bau mulut orang yang berpuasa lebih harum daripada bau haruman kasturi itu di sisi Allah. Jangan sesaja kau harahkan bau mulut kau tu ke orang. Wangi tak? Kan? Tak tahan dah tu, kan? Tu dia. Dan beza amalan lain boleh terlihat dengan perbuatan, tapi puasa boleh nampak. Semayang nampak dia semayang, semayang. Dan kita nampak dia duduk dekat kaunter zakat, bayar zakat. Dia dah siap dah ambil Allahu Akbar, berlalah dia masuk dalam kereta nak kau pergi umrah, buat haji, tahu. Tapi puasa sama buku puasa tak puasa. Tu sebab saya tanya tadi, siapa yang puasa? Sebab puasa dengan tak puasa sama. Kan? Betul tak? Sama. Jadi hanya kita dengan Allah saja. Kadang-kadang dia lagi tahu pula daripada orang yang tak puasa. Allah. Kenapa? Puasa. Yang best tu yang seorang tu. Ingat tak yang dalam video yang orang share, kita bulan puasa ni kena kuat kan. Zaman Nabi dulu berapa orang, dia kat bibir ada nasi dia. Goli tu video tu saya tengok kan. Dia nasihatkan orang makna dia boleh lepas makan tu. Tapi benda tu real betul, cerita betul tu. Sebenarnya memang banyak berlaku macam tu. Kan? Kaitan puasa dengan qanaah. Kan? Qanaah. La'allakum tattaqun. Itu sebabnya berpuasa ni kata ni merupakan latihan takwa. Latihan takwa. Kata Sayyidina Umar kan, latihan takwa ni ada empat. Yang pertama, khauf Rabbul Jalil, takut pada Allah. Tak ada kita nak buat jahat dah. Tak ada kita nak apa, kita jaga betul-betul puasa gitu. Kek rumah kan, kek rumah contohnya ada yang mineral di depan kita, ada cawan. Maksudnya kita puasa ni pandang di kanan. Anak semua pergi sekolah, bini pergi pondok. Dia ada kelas, ada kuliah dia buat. Macam ni ya tuang. Kan? Ada tak kita buat? Tak. Kita tak buat sebab kita tahu Allah nampak, Rasul Allah nampak. Takut dekat Allah Ta'ala. Nampak tak? Itu yang hebat puasa ni. Naik kereta, ni saya ajar cara. Naik kereta, tengah buat kereta kan? Coming kolam. Tengah kita corner, berguling dengan jagung malam tadi. Sajalah jagung ni. Berhenti kat tepi jalan kat luar tak, kita pergi traffic light tak, bagi signal. Kunci ni tu. Comin kolam. Minum ni saja. Togok tu gagap je. Lepas tu keluar pada kereta baik muka lapar. Buat tak? Tak buat tau. Kebanyakan orang kalau puasa betul-betul dia tak buat. Kan dia tahan. Jadi pertama khauf Rabbul Jalil, takut dengan Allah. Kedua, amal lebih tanzil, beramal dengan apa yang diturunkan oleh Allah. Beramal dengan apa yang diturunkan oleh Allah. Apa dia? Bulan puasa. Apa yang bulan puasa jumpa tapi tak jumpa bulan lain? Sahur, tarawih, kan? Sahur bangun. Sahur baru bangun. Kita tarawih. Tarawih pilih. Kau nak tarawih, kau jangan buat dekat flat ni, lambat. Kau buat kat blok sana, laju weh. Belum pukul 9 dah settle tarawih, tinggal witir je. Yo kau, yang kawan tu lah geng-geng tu, weh, jom kita pergi surau lah. Kenapa lah? Surau tu, macam ni lah. Laju motor imam Motor kau? Budak bodoh imam Sudah semua orang dah heboh dah. Ramailah orang pergi surau tu. Yang dia tak tahu, sebab yang dia tak tahu, imam tu, sebabkan dia dah glamour tu, dia dijemput pergi masjid. Tinggal lah imam lama. Orang dah ramai, dia tak tahu imam dah tukar.
Kan? Allahu Akbar. Kawan botol kau surau ni weh. Kawan tu dah borak sama. Yo kan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kawan tu dah pegang. Silap surau dah itu. Itu baru isyak tu. Belum lagi tarawih kan? Ya. Tak, satu je. Kita kena ingat sembang tarawih ni bukan nak kajar-kajar. Relax-relax. Kan? Sebenarnya tak ada dah. Kalaupun orang tu buat 20, dia baca ayat-ayat panjang pun bukannya lama. Sekejap ya sebenarnya. Sabar sikit. Masa tetap habis dalam 9 suku semasa orang habislah tarawih tu. Kan? Tu dia. Kemudian begitu juga macam sahur. Kejap lagi kita akan sentuh lah benda tu. Kemudian yang ketiganya, qanaah, berpada dengan yang sedikit. Dia tidak berlebih-lebihan. Itu latihan takwa tu. Jangan membazir. Kan? Jangan membazir. Dan begitu juga yang keempat, persediaan untuk hari kebangkitan. Bersedia untuk hari kiamat. Ya. Apa amalan-amalan kita tu semua untuk hari akhirat. Itu sebab dia kata, andainya ku tahu ini Ramadan terakhir. Tu ayat dia kan, kenapa? Sebab kita tak tahu, tak sangka kan. Cuba tengok grupnya kan. Betul atau tidak? Bukan nak nakut kan? Betul tak? Yang tahun lepas ada, yang ada tahun ni dah tak ada. Betul tak? Betul. Ramai lah tu. Bulan Rejab ni dah start meninggal. Tak betul sebab bulan baik, ramai orang meninggal. Rejab, Syaban, Ramadan. Betul tak? Meninggal dalam 3 bulan ni hebat. Kan? Tapi bulan baik. Kan? Malahan menurut kajian anak murid saya, anak murid debat saya dekat USIM, Universiti Sains Islam Malaysia, lebih 90% orang yang mengidap penyakit kanser akan meninggal pada hari dan bulan yang baik. Cuba tengok, betul ke tak? Yang kanser, tengok siapa yang ada ahli keluarga dia yang ada penyakit kanser je tengok. Yang kenapa antara kelebihan orang sakit kanser ni, dia boleh agak dah je nak pergi bilang. Doktor lah cakap dengan dia, ni kalau ikut saya punya pemerhatian, paling lama pun 3 bulan. Dia yang cakap. Tapi tak semestinya tepat. Tapi orang yang kanser ni dah tahu dah badan dia makin lama makin tak kuat, dia tahu. Jadi apa dia buat? Mak, nanti keluarkan duit Alung tu 50,000 mak ya. Sebab ni Alung saya. Lepas tu 50,000 tu 20,000 mak dengan abah pergi umrah. Pakai duit tu. 10,000 bagi ke Angah. Angah kata itu dia nak berniaga. Lepas tu yang lagi 20,000 tu mak pecah-pecah lah, bagi dekat semua masjid yang nak buat bina masjid tu, bagilah 1,000. Yang dipecahkan. Jadi yang lagi 200 mak tolong top up handphone. Kenapa nak telefon seorang-seorang nak minta maaf? Bukankah itu kematian yang dicemburui? Dan Nabi sebut manusia yang paling cerdik adalah manusia yang sedar dia akan mati dan bersedia dengan kematiannya. Dia dah tahu dia mati, dia dah ready. Daripada kita yang perasan tak mati-mati, tiba-tiba orang tercakik, hilang, habis seorang kan. Ingatkan tidur, pokoknya mati tu. Yang tagak-tagak tidur je. Sadar tu dia tidur. Sekali kau kat gorak dah kau kan. Mana kita tahu betul tak? Ini contoh lah. Bukan menakutkan, tapi itulah. Ya, okay. Kemudian kaitan puasa dengan qanaah, bayangkan 17,800 tan makanan dibuang setiap hari. Masa bulan Ramadan yang sebelum PKP tu, 17,800
tan makanan dibuang setiap hari. Nak tengok kat mana? Tengok dekat buffet Ramadan. Tengok juga dekat makanan yang orang bawa balik untuk bazar Ramadan. Orang nak sedekah makan. Barang siapa yang memberi makan orang yang berpuasa, maka dia akan mendapat pahala orang yang berpuasa itu tanpa mengurangkan pahalanya sedikit pun. Kan? Nabi kan sebut kan? Bukan makna bagi makan orang puasa tu tengah hari. Meh aku belanja kau, aku nak pahala tak waktu berbuka. Dan Nabi tak sebut bagi makan sampai dia sendawa 3 kali. Tak. Kau kena bagi dia nasi Arab 1 talam. Tak. Walaupun hanya sebiji buah tamar. Contohnya kan, tu sebab orang kena buka nak buka puasa tu dia edarkan, ambil buah tamar, ambil buah tamar. Dia nak pahala. Dia nak pahala setiap orang yang nak berbuka tu. Semua orang akan mula dengan buah tamar. Nampak tak? Jadi bayangkan 17,800 tan makanan dibuang setiap hari. Setiap hari buang makanan. Allahu Akbar. 270,000 tan makanan tak diusik. Makanan yang tak diusik tapi dibuang setiap tahun sepanjang Ramadan. Bukan makanan yang dah makan tak habis buang tu. Makanan tak berusik, buang. Nak bagi makan sedekah ke orang, saya kata waktu bila? Sebelum berbuka bagi ke orang, dapat pahala. Dan dia akan makan waktu berbuka. Bukannya kau dah makan buka puasa, tengok ni tak habis, ni tak usik, kita bungkus sedekah ke orang. Itu bukan sedekah namanya. Itu pelepusan sisa pepejar namanya. Cara kau nak mengambil makanan yang tak habis, kan? Bagi sebelum. Senang ya. Orang perempuan kalau betul nak pahala tu tampaknya Lailatul Qadar kan. Paling senang. Ni grup ni pecahkan. Ada berapa ramai ni? Kali 50. Buat grup 5. Macam mana? 5 orang tu dia kumpul duit 5 orang ya. Kumpul duit, beli mihun stok sebulan. Ini cakap tadi. Contohnya apa tahu? Masak mihun malam ni, masak dalam 30 bungkus. Lepas tarawih masak. Malam ni masak kat rumah Kak Tun. Malam besok masak kat rumah Kak Leha. Masak pukul 9 malam tak kena oleh. Lepas tu pergi hantar kat balai polis. Malam besok hantar kat rumah anak yatim dia pula. Malam besok hantar ke rumah dia. Takkan satu malam pun tak kono. Lailatul Qadar. Niat kerana Allah. Buat projek macam tu. Ya. Balai polis tu macam mana-mana nak beli apa, tengok dah sampai makanan. Tak payah beli lah. Kalau yang ada bajet lebih, bagi mihun goreng jantan. Ada tolong. Barulah jantan. Tak ada tolong, bodoh. Contohlah. Kan. Itu yang fikir mana pula jantan dia kan. Betul lah. Kan? Firman Allah dalam surah Al-Isra ayat yang ke-27, sesungguhnya orang yang membazir itu bersaudara dengan syaitan, dan syaitan itu pula adalah makhluk yang sangat kufur kepada Tuhan. Ya. Jadi bulan ini adalah merupakan bulan beribadah, bulan Ramadan ini. Maka capailah kesempurnaan ibadah itu dengan sebaik-baiknya. Antaranya apa? Sahur. Tolong jangan kita ambil ringan tentang sahur. Pesan dekat anak-anak kita. Anak-anak kita yang dah duduk, tak duduk sekali dengan kita. Dia bila dah duduk kat rumah bujang, kadang-kadang dia ambil ringan pasal sahur. Bagi tahu dia. Sahur jangan tinggal. Nabi sebut dalam hadis pertama, makanan sahur adalah makanan yang barakah. Jangan sekali-kali kalian tinggalkan. Dalam hadis yang lain, makan sahur makanan barakah. Jangan sekali-kali kalian tinggalkan walaupun hanya dengan sebiji buah tamar. Makan sahur adalah makanan yang barakah. Jangan sekali-kali kalian tinggalkan walaupun hanya seteguk air. Makanan sahur adalah makanan yang barakah. Jangan sekali-kali kalian tinggalkan. Sesungguhnya Allah dan malaikat berselawat ke atas orang yang bersahur. Allah banyak
disebut dalam hadis. Tu jangan kita tinggalkan. Bila paling tidak nak tidur malam tu baca 3 kul, topuk bantal. Allah subhanahu wa ta'ala. Qul rabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa syarri hasidin. Qul a'udzu birabbin nas min nas ilahin nas. Bawah bantal tu dah letak 3 biji buah kurma. Air mineral ni topi bantal, standby dah. Buat bangun pagi, dah nak sahur sangat tak sampai masak ni. Bang, nah. Dia hulu ke, lelaki. Ni gigi kau ni, salah bagi gigi. Bagi gigi pula. Oh, salah ke apa? Gigi palsu pun tak bawa bantal. Apa salah bagi? Ingat kurma je lah. Peranyat lelaki. Bagi buah tambah makan. Paling tidak sebab ambil barakah dia. Ya? Kenapa kadang-kadang, betul tak soalan orang tu, kenapa orang pagi susah nak makan sahur? Tak macam kita makan berbuka. Kita makan berbuka, kadang-kadang kita tak habis makan mana tu, tak apalah, buka pagi esok sahur nak makan. Tapi sahur nengok mana tu bercinta nak makan. Macam mana? Sebab kalau kita bangun terus nak makan, memang tak boleh. Perasan tak? Dokek-dokek nak raya, besok nak raya ni sahur yang last tu. Bukan main dia makan. Apa sebab? Sebab malam tu dah tak tidur benar dah. Tu maksudnya jangan, itu maksudnya apa? Bangun jangan terus nak makan. Kalau dapat bangun, mandi dulu, sogarkan badan. Cuba kita solat dulu. Solat 2 rakaat, tengok dia punya poin macam mana. Masa solat 2 rakaat tu, perut dah lapar ni. Dah mula berbunyi perut. Lain macam perut dia. Betul. Lepas tu cuba tengok orang sembang subuh pagi. Kadang dia tak sampai minum, dia pergi sembang subuh kan. Lepas sembang subuh tengok macam mana. Dah mula dia nak cari makanan. Betul tak? Macam tu lah maksud dia. Bila kita bangun, kita solat dulu kan? Lepas tu baru kita duduk makan. Tengok dia punya makan pun lain. Tambah iya kan? Macam tu cara dia. Kena makan untuk tenaga kan? Kemudian berbuka. Berbuka nak dapatkan pahala dia, keberkatan dia, kita disunatkan melewatkan sahur, mengawalkan berbuka. Lewatkan sahur bukannya pukul 8 pagi, itu breakfast. Awalkan berbuka bukannya kompet petang, tu high tea. Ya, maknanya awal tu azan yang Allahu Akbar, Allahu Akbar, Subna wa bika amanna wa laka aslamna wa ala arsika aftarna bi rahmatika ya rahimin walhamdulillahi alamin. Kan itu ke copek tu. Bukannya dia tunggu azan asap dia pun sorontak tu. Dia paling awal sekali buka dia punya testing 1 2 3 dah tolak dah macam mana. Kemudian tadarus. Bila kita dapat bulan Ramadan, kita bacaan. Tadarus ni mestilah bacaan bersama. Bukannya baca serentak. Kau muka tamu, kau muka kedua, kau muka tiga, muka kompet, muka kelima, kedua, 7, 8, 20. 1, 2, apa? Alhamdulillah selesai 1 juzuk. Nah, tu tak pakai. Tadarus mesti bacaan bersama. Akak minta maaf ya, akak tak berapa pandai nak ngaji. Akak baca mengangkat kata. Orang lain elok berselo, akak mengangkat. Kenapa? Tak adalah, akak baca tak lancar sangat. Akak duduk kat tepi je. Boleh. Duduk tepi, dia ikut-ikut macam tu, boleh. Tapi dah 5 tahun duduk tepi, apa hal Payahlah belajar. Ya, pergi belajar mengaji. Lagi satu lagi, bila kena togo jangan bangi. Baca kak allazina amanu. Kak tu pendek dekat. Tahulah dia marah dia kena togo. Ayo. Bangi dia tak boleh kena togo. Kacau dia kan. Allazina amanu. Sazah pun
allazina amanu. Cari allazina amanu ka. Tengok saya. Dia sabar poso. Allazina amanu. Macam tu. Cari lihat. Allazina amanu. Kak, macam mana kak? Tengok saya dah tinggi dah suruh Ustazah. Allazina amanu. Dia macam allazina amanu. Kak tak pakai akak diam, nyala macam lah. Tak sabar Ustazah. Kalau sabar banyak. Itu sebabnya orang yang nak mengaji kalau belajar juga. Jangan gitu, jangan tunggu waktu tadarus baru nak mengaji. Perasan tak orang yang masuk tadarus hari pertama baca tersalah, terlanggar atau apa pun tak. Tapi bila dia dah masuk 5-6 muka surat, bila dah masuk 5-6 juzuk tu, dah lancar bacaan dia. Tahu pun makna kono lah selalu mengaji. Kan? Selalu mengaji. Tak, grup ni saya tak kaya topik lain. Ya, iyalah maksudnya kita perlu lazimkan mengaji. Ya, lazimkan mengaji. Kemudian tarawih. Itu tadilah. Jangan fikir yang pendek, yang panjang. Kan? Tak sah. Builah. Sembahyang selesa. Macam di Negeri Sembilan, dia ada yang buat 20, ada yang buat 8, dan ada yang buat, ramai juga yang buat 10-3. Macam di Negeri Sembilan, dia banyak, dia tak ada yang bacaan bersambut-sambut tu lah. Tetapi kebanyakan ni kalau yang buat 10-3 tu, setiap habis sagi salam tu dia akan selang-selikan dengan istighfar. Bayangkanlah lepas tarawih yang 2 rakaat pertama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Astaghfirullahaladzim, la ilaha illa wal hayyul qayyum wa atubu ilaih, la ilaha illallah. Terus bangun, sambung tarawih yang kedua, Allahu Akbar. Habis yang keempat, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu wa a'udzubika min syarri ma sana'tu abu laka bi ni'matika alayya wa abu bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa ant. Penghulu ibu istighfar kan, la ilaha illallah. Baik, Allahu Akbar. Tarawih yang ke-3 ke-5 ke-6 5 pula. 5-6. Lepas itu Astaghfirullahalazim lagi, tapi 3 kali pula. La ilaha illallah. Itu yang di Saman banyak. Jangan terperanjat tak. Ada orang tu bila lepas 8 dia naik 10. Oh, sini buat 20 ni. Lepas itu as-salatul witriyah sahabakumullah. 10 buat. Terperanjat. Orang yang tak biasa dia tak tahu. Jadi di Negeri Sembilan dia ada 3. Dia ada yang 8, dia ada 20, dia ada 10. Ya. Tak kisah. Yang mana yang elok Ustaz? Orang tu tanya, mana yang elok? Yang 10 ke, yang 8 ke, yang 20? Yang paling elok sekali buat. Hanya banyak sampai ke sunnah. Saya sebenarnya Ustaz sampai sekarang tak tarawih lagi sebab tak tahu nak buat yang satu. Lu menyampah lah. Baik ya. Kemudian zakat fitrah. Kemudian Lailatul Qadar. Kajalah Lailatul Qadar. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Satu malam yang lebih baik daripada 1000 apa? Bukan malam, bulan. Satu malam lebih baik pada 1000 bulan. 1000 bulan menyamai berapa tahun? 83 tahun lebih. Bayangkan satu malam tu sahaja lebih baik daripada 83 tahun. Umur haji berapa haji? Ha? 96.
1996 tadi. Tak lahir tahun 69. Tak umur 60 69. Tak balik comel. Tak, 69 makna satu malam tu lagi baik daripada 69 tahun seumur hidup kita. Jangan lepaskan peluang tu. Kan? Buat apa yang terbaik. Dikatakan malam Al-Qadar itu, ada pandangan menyatakan bermula daripada selepas maghrib yang kita berbuka tu sampai sebelum subuh. Buat kebaikan. Jangan fikir semayang saja. Mungkin selain pada tu tambah juga, buat benda lain. 10 malam terakhir tu lagi kita nak kerja. Malam yang ganjil. Kan? Tapi jangan kita konsentrate pada ganjil. 10 malam terakhir tu buat lagi. Tu macam tadi sedekah tadi kita buat kan. 10 malam terakhir kita bagi makan fakir miskin. Kami cakap kerumpul ni banyak gelandangan. Kita buat makanan tu, naik motor, naik kereta, rawan dengan geng kita yang 5 orang tadi tu. Tak, pergi bagi makanan. Pergi bagi makanan. Tak kisah. Mudah-mudahan malam tu malam Al-Qadar. Allahu Akbar. Lebih baik daripada 1000 bulan ataupun lebih baik daripada 83. Umur pun belum tentu sampai 83. Kan? Umur pun belum tentu. Jadi buat kebaikan tu banyak-banyak. Kan? Ya. Contohnya cari sponsor untuk bagi kumpulan pondok ni something. Kan? Bagi dia baju kayu kan, orang bagi, ada orang bagi kan. Buatlah. Contohlah tompah baju kan main ni kan. Sepapan kayu kayak gila 3 tu beli. Dah siap baju lagi lawa pada orangnya. Contoh terlampau buyur pun nak sedekah. Tak, yang penting sedekah tu. Yang memberi itu tetap lebih baik pada yang berimu. Betul tak? Mana kita boleh bagi, kita bagi ke orang. Ya? Malam Al-Qadar. Jadi kesimpulan dunia kita ni sementara. Tapi saya nak bawa Pak Poso ni ada 3 jenis binatang. Pertama, ayam yang mengeram telur. Ayam yang mengeram telur, dia berminggu-minggu kadang dia tak makan, sebab dia nak jaga telur tu. Tapi hasil daripada dia berpuasa tu, dia tahan makan minum tu, tahan. Menoteh anak-anak ayam tu keluar comel-comel, bulu tu orang tengok faham tak? Ya. Binatang yang kedua adalah ni, apa ni? Ulet apa nama? Itulah yang jadi gambar-gambar tu lah. Apa nama? Kepompong. Tunggu tu ayat tu. Kalau pong ingat, kepompong tu ingat. Kepompong ke dalam tu, dia tak makan berminggu-minggu. Bukan macam kita dah pagi sampai petang. Dia berminggu-minggu tak makan. Tapi dia kesabaran dia tu kan, dia duduk dalam tu, bila dia keluar tu, menghasilkan, jadilah dia rama-rama yang cantik warna. Dan yang ketiga, ular bersalin kulit. Ular bersalin kulit ni, tahu tak dia puasa berapa lama? Menurut National Geographic Explorer tu, dia buat kajian, waktu dia nak bersalin kulit tu, dia tu duduk ke dalam tu, nak tunggu, nak tanggal, nak tukar kulit yang lain tu. Makan masuk, dia tak keluar ke mana, dia tak apa, dia tak makan, dia tak minum, antara 8 bulan ke setahun. Itu sebab bila dia keluar tu, lambu tu lah dia punya lain macam, dia punya Allah melangkah sunnah. Dia punya membuka puasa tu lain. Tapi banyak kuasa Allah Ta'ala jadikan binatang tu dia boleh tahan paut dia macam tu. Tapi bila dia keluar, dia tinggalkan kelongsong kulit lama dia. Cuma tengok warna dia tu, Allah, kulit dia tu berkilat. Memang cantik, tapi takut tengok. Kan? Macam arwah nenek saya, wan-wan saya tu.
Dia kadang tengok je ular terlalu jadi sudah tak boleh tengok dah kan, ada orang tak boleh tengok kan, tak boleh tengok. Jadi tapi itulah maha kuasa Allah menjadikan binatang macam tu berpuasa. Jadi maknanya kesimpulannya tiga-tiga binatang tu bila berpuasa hasil dia jadi baik. Apatah lagi kita sebagai manusia sepatutnya puasa menjadikan kita baik. Jadi tahniahlah kepada pondok apa nama? Pondok Permata Iman. Pondok Permata Iman. Sebab ini usaha kita untuk buat persediaan untuk Ramadan. Untuk Rejab ni boleh puasa. Lepas tu ada kenduri, bukalah puasa. Tak, maksud saya betul. Tak, sebab Nabi sendiri pun berpuasa, ada hari Nabi berbuka. Jangan sampai, sebab ni puasa sunat, jangan sampai bila walimatul urus orang jemput kita minta maaf lah, aku tak petang, aku puasa. Jangan kau jadi handal kau macam tu. Tak. Kan? Kalau ada pun pergi. Dan pada bulan Syakban boleh puasa, tapi hanya sehingga 15 Syakban sahaja. Bulan Syakban. Ya. Tapi selepas bulan Syakban boleh puasa Isnin Khamis pada mereka yang masih, yang biasanya tak tinggal. Soal apa ni puasa Isnin Khamis, buatlah. Tahu je lah buat. Ya. Jadi mana kata puasa ni jangan kita apa kata, janganlah kita jadi apa. Sebab sebenarnya puasa sunat dan ditahu daripada puasa Ramadan ni bukan puasa macam mana. Sebab kita puasa dengan tahap orang lain makan. Bukan senang kan. Tapi tak apalah, insya-Allah dah biasa lah. Yang penting dia latihan untuk train kita. Untuk train kita menjadi manusia lebih baik. Ingat firman Allah SWT, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kan? Mudah-mudahan kita kerja nilai yang terbaik di sisi Allah. Sebab Nabi kata setiap orang Islam tu sama. Yang membezakannya hanyalah amal soleh dan ketakwaannya di sisi Allah. Tu yang akan bezakan kita. Ya. Umur sama, tudung sama, baju sama, uniform sama, pondok pun sama. Pondok Permata Iman dalam hati belum tahu lagi, tak sama. Jadi usahalah kita ke arah ketakwaan yang diidam-idamkan. La'allakum tattaqun. Mudah-mudahan kamu bertakwa. Jadi perempuan dan tuan-tuan yang dikasihi sekalian, itu sahaja daripada saya. Ucap terima kasih banyak.